ada jawapan kepada permasalahan kita apapun kecuali berada dalam majlis ilmu. Wallahi, bila saya jumpa muslimat yang bermasalah, hadir kerap istiqamah dalam majlis ilmu berbeza dengan orang yang hanya memilih-milih. Majlis ilmu ni sebenarnya satu terapi yang begitu indah. Kan bila kita nak jumpa kawan-kawan kita, kalau dia start dulu tak apa. Oh, hari ni hari Isnin kan, kuliah ustazah sekian-sekian kitab ni kan. Ustazah sambung bab apa tadi? Baru kita syok nak bercerita dengan dia. Tapi kalau dia macam kita start saja cerita, ustaz ni mengajar-mengajar, tiba-tiba dia mengalir air mata menangis. Kita sepatut bagi tahu dia tak payah sedih tak datang majlis ilmu. Sebab kami ni semua jadi saksi, awak ni orang yang istiqamah hadir majlis ilmu. Bahkan aku belum datang masjid lagi, engkau dah datang. Kau kan yang dulu mula-mula ajak aku pergi masjid ni. Yalah, alhamdulillah, tapi sekarang Allah uji aku tak bolehlah pergi masjid. Bagi tahu dia, kami ni balik daripada masjid, satu tempat kosong tadi. Tempat yang kau selalu duduk dekat bawah kipas gergasi tu, di balik tiang tu, tahu ternampak-nampak kau kat situ, kosong tempat kau tu. Kami jadi saksi. Dan percayalah, dia teringat tu pun, dia duduk di atas katil, pahalanya macam orang berada dalam majlis ilmu juga. Faham ya muslimat? Ini bukan Ustazah Zah yang bagi tahu. Sebab tu rugi. Wal as, demi masa. Siapa yang kerugian? Kata Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Bila Allah sebut semua manusia dalam kerugian, aku tak nak termasuk di kalangan orang yang rugi tu ya Allah. Tapi Allah jawab sendiri. Tengok Quran ni begitu indah. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semua dalam kerugian, termasuk kita-kita yang sekarang berada dalam majlis ilmu ni. Allah tuju ayat tu kepada siapa? Kepada orang yang Allah bersumpah dengan makhluk yang Allah cipta, itulah masa. Makna masa ni muslimat dirahmati Allah, ada orang 24 jam, macam-macam benda berkat yang dia boleh buat. Dia undang manfaat dalam hidup dia. Tapi 24 jam berlalu begitu saja, bertapi, bernanti, tiba-tiba dia pun mati, dia minta balik ke dunia dengan Allah Rabbirji'un. Untuk apa nak balik? Aku nak sembahyang. Dulu aku hidup kat dunia tak sembahyang. Aku nak bersedekah, aku nak buat baik pada mak ayah aku. Baru ingat, mana boleh hidup lagi dah ketika itu. Subhanallah. Jadi kita tak nak jadi orang yang rugi tu. Allah dah bagi jalan. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman dan beramal saleh. Jadi pandang amal soleh kita setelah bersubuh pagi tadi, yang suri rumah dah tahu nak pergi majlis ilmu, dia dah rancang dah. Nak goreng mi ke, nak beli nasi lemak bungkus ke, jangan anak-anak bangkit nanti tak ada benda nak makan untuk sarapan. Ni kan fikrah berjalan muslimin muslimat dirahmati Allah. Semua ni ibadah. Langkah kaki, tayar kereta bergolek, tak cukup minyak, isi minyak, yang bayar tol, semua ni menjadi ibadah di sisi Allah. Apatah lagi duduk di dalamnya. Sakit peha, sakit pinggang, lutut, semua ni muslimat dirahmati Allah. Kan? Tapi kita pun kata tak apa kerana Allah. Orang yang lillah hilang segala lelah. Jadi orang beriman, dia punya jiwa ni hanya untuk Allah. Sebab semua sihat ini Allah bagi. Anytime Allah boleh tarik. Kita boleh bernafas, angkat, tarik, lepas. Semua Allah bagi free of charge. Kita maknakan untuk apa? Kita gunakan untuk apa? Jadi kita kembalikan semula kepada Allah. Ini orang beriman. Buka mata pagi tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tak hafal panjang-panjang tu, buka je mata, alhamdulillah, hidup lagi. Untuk apa kehidupan ni? Untuk bertaubat atas dosa-dosa semalam yang kita buat. Jangan kata semalam tak ada bunuh orang, tak ada minum arak, tak ada buat dosa apa Ustazah. Setiap hari kita sebenarnya terlibat dengan dosa. Yang kita pandang, yang kita dengar, yang kita cakap, yang tergerak di hati kita ni orang lain tak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui. Innallaha alimun bizatis sudur. Allah tahu hatta sampai ke dalam sudur dada kita ni. Allah tahu. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, ini yang kita diajar kan? Ilmu tasawuf mengajar kita bagaimana kita nak sentiasa bersangka baik dengan Allah,
bersangka baik dengan seluruh hamba-hamba Allah. Ini peranan orang beriman. Letak kaki turun daripada katil, kaki di atas lantai, bumi Allah. Tapi otak ni dah sampai ke akhirat. Allah, azan subuh aku bangkit. Engkau tak sudi nak pandangkan wajah engkau pada aku ke ya Allah. Aku kunci jam tadi pukul 4.30 pagi ya Allah. Tapi aku duk tap gitu, tidur balik. Azan subuh dah ya Allah. Tak tahajud aku malam tadi. Kerana bukan kita tak mampu sebenarnya sahabat-sahabat, tapi Allah yang tak sudi pandangkan wajahnya pada kita saat itu. Kita berniat dah. Tapi sekurang-kurang saya dah niat dah Ustazah. Saya dah kunci jam, pahala dapat kan. Ni orang terlebih mengaji, payah juga. Kan muslimat dirahmati Allah. Tiap malam kerja niat je. Jam bunyi, tutup. Penting dah niat, dah pahala pun dah dapat. Alhamdulillah. Kan? Setiap hari itu masalahnya. Kemudian dia buka mata azan subuh. Fikir tak? Mungkin ni subuh yang terakhir aku ya Allah. Kalau kita kejut suami bang, subuh pergi masjid. Sempat letak RM2 dalam poket jubah suami ni. Kan nanti masuk dalam tabung masjid bang, RM2 sebab hari ni saya tak pergi mana-mana, tak tahu nak sedekah kat mana. Kan mungkin ini sedekah yang terakhir, lepas gaji pula. Bang tak jadilah RM2, masuk RM20 dalam poket jubah abang. Sebab bila kita rasa ini mungkin ibadah amalan kita yang terakhir, sebagai orang beriman, kualiti tu datang. Sebab kalau dari segi kuantiti, mungkin kita kalah. Sebab tu ada orang yang faham macam ni. Ustazah dari kecil ya memang sekolah agama, sambung sekolah menengah agama, sambung universiti bidang agama. Ya Allah Ustazah bestnya, agaknya pahala Ustazah ni satu gedung dah pecah kan kalau letak pahala. Banyaknya pahala. Kita dengar ni sian, makcik ni dia tak faham. Bukan kuantiti yang dipandang di sisi Allah, tapi kualiti. Saya cemburu dengan acik-acik ni dulu kerja bagian nak rak membantu ekonomi keluarga. Anak-anak Universiti Melaka yang tolong bayarkan yuran. Ibu-ibu ni balik rumah khidmat lagi sebagai isteri. Sebagai ibu kepada anak-anak. Sekarang ni pencen tak reti penat pagi, petang, siang, malam hadir majlis ilmu. Dan ada yang bertongkat, wheelchair. Masya Allah, tabarakallah, sakit pinggang-pinggang ni duduk majlis ilmu. Mujahadahnya begitu besar. Orang ni yang saya cemburu. Pasal apa? Tak ada siapa paksa. Dia datang dengan jiwa. Dia datang dengan hati. Dia datang kerana diingat mati. Cik kata ada kenduri. Datang juga pasal apa? Kenduri tengah hari Ustazah. Kalau ni kuliah terakhir cik macam mana? Allahu Akbar. Kita balik insaf. Dalam hati kalau aku ada kenduri aku tak datang. Dah pagi ni majlis ilmu. Kan banyak lagi nak gosok baju. Nak buat benda lain. Dia datang lagi tu muslimat. Manalah tahun ni yang terakhir. Makna setiap langkah perbuatan dia ingat mati. Ini kualiti. Faham ya muslimat dirahmati Allah. Dan takkan dapat jiwa begini kalau kita tak berada dan tak mencintai majlis ilmu. Allahu Akbar. Jadi hari ini kita orang beriman. Mudah-mudahan amin. Sentiasa nak beramal saleh. Termasuk kita mendiam niat i'tikaf dalam rumah Allah ni. Ini juga amal saleh. Kemudian kita berpesan-pesan dalam hal-hal kebaikan. Dan kita mesti faham pada diri kita, berpesan pada kebaikan, nak ajak pasangan, nak ajak anak-anak, nak ajak orang-orang yang kita sayang dalam kebaikan, perlukan sabar yang tinggi. Betul muslimat dirahmati Allah. Ada orang bertahan bertahun-tahun. Saya Ustazah kalau nak jentik dia macam tu je saya cari lain lah Ustazah, sembahyang pun tidak. Kan? Apa guna hidup atas dunia? Tak pernah berterima kasih dengan Allah. Tapi Ustazah semoga sabar saya ni dipandang Allah. Kekuatan saya sabar atas sabar ni dipandang Allah. Ini yang Allah jamin wa basyiris sabirin. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi hari ini musliman, kalau kita kata ketenangan berada dalam majlis ilmu, kenapa kita tak nak datang kepada majlis-majlis ilmu? Kenapa kita tidak mahu menghadirkan diri kita ke dalam majlis-majlis ilmu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Teramat luas. Kalau kita nak faham, Ustazah nak sebutkan satu persatu banyak sangat tentang yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keberadaan dalam majlis ilmu. Antara yang pertama, Suratul Mujadalah ayat yang ke-11. Suratul Mujadalah ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya suka ambil kalimah yarfa'illah, supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat, meninggikan darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Al-Mujadalah ayat 11 nak beri faham pada kita beza orang ada ilmu agama khususnya dengan orang yang tak ada ilmu agama. Walaupun akhir zaman kita dimomokkan dengan cerita, alah ustazah, yang tu pun ada ilmu agama juga. Tapi dia gunakan agama, ditunggang-tunggang agamanya ustazah. Dia rentap habis hak-hak dunia ini diambilnya untuk mendapat kenikmatan hidup. Wa na'udzubillahi min zalik. Yang ini bukan urusan agama kita, bukan ajaran Allah, bukan ajaran Rasulullah. Sebab setiap kita hari-hari berperang dengan aduwwum mubin, musuh yang paling nyata. Berperang dengan nafsu sendiri. Ini peranan ilmu muslimin muslimat dirahmati Allah. Kan kita bukan tak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Aku tahu benda ni baik, tak payah pergi majlis ilmu pun aku tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sebab anugerah akal daripada Allah. Ini ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian. Tapi bila datang majlis ilmu, ilmu tauhidnya, pagi tadi dalam kitab La Tahzan, Masya Allah, tabarakallah, semalam saya sebut di Radio IKIM tentang 10 tips mencapai kebahagiaan. Ada banyaklah 10 perkara. Kemudian lepas daripada perbahasan 10 perkara tersebut, diceritakan bagaimana anak Nabi Nuh, orang lain nampak macam bahagia. Anak Nabi kot, tapi tak bahagia. Sebab agama bapa dia sendiri dia tak nak ikut. Makna takkan bahagia kalau kamu tak ikut agama. Namrud dengan kebanggaan, dengan kekayaan, kehebatannya, tak ubah macam Fir'aun, mengaku dirinya Tuhan. Aku boleh menghidupkan, aku boleh mematikan. Tapi terbelalak biji mata dia bila tengok Nabi Ibrahim alaihissalam dicampak ke dalam api kuasa Allah. Tak terbakar Nabi Ibrahim. Pasal apa sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah? Walaupun sifat api itu membakar, dia adalah makhluk Allah. Bila makhluk yang dicipta oleh Allah, makhluk tu boleh dengar cakap Allah. Allah kata kepada api, sejuklah ketika tubuh Ibrahim berada di dalammu. Jadi kita nak sebut apa lagi? Walaupun sifatnya membakar, dia tak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Ada pula satu kuasa kata, macam mana hang boleh tak mati ni? Aku ni boleh menghidupkan dan mematikan. Hari ni sangat bahaya bila orang memakai pakaian Tuhan. Pakaian Tuhan, kata kitab tersebut pagi tadi Ustazah bacakan di khalayak, Masya Allah, tabarakallah. Apa dia kata? La ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Tapi dia nak jadi Tuhan. Ini manusia hebat macam Qarun. Hebat macam Fir'aun atas dunia. Hebat macam Namrud. Tapi nilainya sia-sia di sisi Allah. Tak ada apa. Dengan api pun boleh kalah. Sebab apa? Sebab yang maha berkuasa menciptakan segala bagi tahu pada api, tak payah membakar. Sama macam hari ni kita bawa lisan kita nak cakap baik. Kalau hati baik, keluar di lisan baik. Sepatutnya. Jadi orang Shah Alam jangan pegang lagi kata-kata, kan? Dia tu mulut je macam tu Ustazah, tapi hati baik. Tak jadi muslimat dirahmati Allah. Pasal Nabi yang bagi tahu. Kat sini ni sepatutnya apa yang keluar, kalau kat sini baik, maka baiklah kat sini. Dia akan mengarahkan mata juga, benda buruk aku tengok kat handphone ni, tutup terus. Aku nak tengok yang baik je dengan mata yang Allah bagi. Telinga, orang kata Ustazah, orang kata astaghfirullah. Tu orang kata belum tentu sahih lagi ni. Aku nak dengar benda yang sahih, benda yang baik. Telinga kita bekerja, tangan, kaki. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu bila berada di mahsyar Allah, sampai kita ditakutkan dengan cerita, macam mana boleh kaki kita tak melangkah bertemu dengan Nabi SAW saat dipanggil ummati, mana umatku? Kita kata, kenapa engkau tak bergerak wahai kaki Nabi? Panggil engkau berada di hadapan dah tu.
Kaki kita boleh melawan cakap kita. Ini akhirat. Dulu kat dunia kau kata hujung minggu nak kita tengok wayang lah. Kita tak fikir dosa pahala, kita main pergi saja. Sebab memang hati kita nak. Tapi dekat akhirat bukan ikut cakap kita lagi dah. Kaki kata Allah tak suruh aku bergerak. Dulu kat dunia bolehlah aku ikut apa kau cakap sebab rajanya adalah hati. Tapi ini akhirat. Tuhanku tak bagi aku bergerak. Maknanya kerana apa Allah tak bagi kaki tu bergerak ke arah Nabi SAW? Mungkin selawat kita yang kurang kepada Nabi. Tak layak kita dapat syafaat Nabi SAW. Mungkin sunnah yang itu je yang kita boleh buat kerana bukti cinta kita kepada Nabi. Apa yang Ustazah kata je tadi tu? Biasalah orang Islam ajar anak-anak tangan baik mana? Sebab kita nak anak-anak kita ambil barang, terima barang, makan tangan kanan. Ini sunnah. Jangan tangan kiri. Langkah kaki nak masuk tandas, kaki kanan ke kaki kiri, ni semua sunnah. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila disakiti, kita balas balik dengan kesakitan, dengan kejahatan, kita cakap, Kak, sabar. Sabar ni sunnah Nabi yang paling besar. Kak nak kata macam mana lagi? Nabi tu sunnah yang paling besar diajar pada kita. Berapa banyak kezaliman dia terima. Kejahatan diinjak-injak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dapat kemenangan, bawa kemenangan masuk dalam Fathul Mekah. Orang duk ingat Nabi nak datang dalam keadaan macam Samsing yang dabik dada cari mana orang yang pijak kepala aku dulu. Mana orang yang tabur duri di atas jalanan aku nak pergi masjid dulu. Tak ada pun. Nabi hanya menundukkan kepala dalam keadaan bertawaf di Baitullahil Haram. Orang duk kata pasal apa Nabi tak balas dendam? Muhammad dulu disakiti di kota Mekah. Sebab sunnah yang besar ketika itu adalah sabar. Dan Nabi memandang ke atas. Kekayaan, kejayaan ini bukan datangnya daripada makhluk, tapi ada yang maha atas yang memberikan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan Nabi nak gunakan kemenangan itu untuk mengundang murkanya Allah? Jadi kita hari ini sikit disakiti, kita balas dengan kejahatan. Adakah ini sunnah? Kita mengundang punah dalam diri kita sendiri sebenarnya. Jadi ilmu ni sahabat-sahabat dirahmati Allah luar biasa. Antara contoh bila kita kata menolong orang yang dalam kesulitan, Nabi kata nanti di akhirat Allah akan perluaskan segala sempit. Allah akan mudahkan segala yang sulit. Hari ni di Shah Alam ramai orang baik. Pagi tadi Ustazah ada orang hantar 100 bungkus nasi lemak. Kami pun jimatlah duit masjid. Siapakah ada orang kaya tu memang tiap-tiap minggu macam tu. Tapi datang masjid tak pernah Ustazah. Nasi lemaknya je yang datang. Contoh, ni bukan Shah Alam Tang ni lah, Shah Alam Tang lain. Faham ya, sahabat dirahmati Allah? Jadi dia nak bagi tahu orang ni memang suka sedekah. Tapi bila kita tengok sembahyangnya, anak beranaknya, cara menutup aurat dan sebagainya, macam mana dia nak dapat redanya Allah? Kak, doa yang baik-baik. Siapa kita nak kecam orang tu? Kita tak tahu bagaimana hubungan dia dengan Allah. Kita nampak di zahir mata kita macam tak baik. Tapi kalau dia orang alim, orang berilmu, dia tahu. Oh, masjid baru lagi ni. Kan nak buat macam-macam lagi dekat masjid ni. Jadi kurang-kurang setiap kali ada kuliah, biar aku hantar makanan. Masjid tengah sulit dari segi keuangan ni. Ya Allah, dengan ilmu yang kita belajar, kita memperluaskan. Yang sempit tadi kita luaskan. Yang sedang sulit tadi kita mudahkan. Semoga nanti di akhirat, ya Allah, saat aku sempit engkau luaskan. Saat aku sulit engkau mudahkan. Ini peranan ilmu. Dia tak hantar 100 bungkus nasi lemak pun muslimin-muslimat. Dia datang, dia nampak kasut-kasut bersepah kan. Satgi ada orang tua nak pasang kaki masuk dalam kasut, tergolek dok lah pula dia. Payahlah pula. Tak apalah, kita nak susunkan kasut, biar hala keluar kepala dia tu. Nanti mokcik-mokcik balik daripada kuliah, terus sarung je kasut. Kaki masuk je dalam kasut. Niat dia dengan ilmu, ini juga mempermudahkan orang yang mungkin dalam sulit. Muslimat, benda kecil tapi impak dia di sisi Allah besar kerana ilmu. Faham ya? Masya Allah. Tapi ada orang yang berpenat-penat dalam amal. Bengkak-bengkak kakinya. Habis hartanya. Tapi dia tak dapat jaminan. Kerana Allah tidak tinggikan darjatnya. Kerana dia tak tahu pun.
Kita baca Allahumma ajirna minan nar, ikut imam yang sedang mengimami bacaan solat kita kan, wirid, zikir selepas solat. Dia tak tahu ada hadis Nabi SAW, baca lepas subuh 7 kali, baca lepas maghrib 7 kali, menghijab kamu daripada api neraka Allah. Ya Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tak tahu benda. Oh, kipas ni lama dah tak cuci ni, tu yang dia nampak. Padahal bila dia Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, takutnya amal soleh aku yang mana yang bawa aku ke syurga, ya Allah. Amal soleh aku yang mana yang boleh menghindar aku daripada neraka. Kan banyaknya yang kau beritahu melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni peranan ilmu. Allah muliakan dia, Allah tinggikan darjat dia, sebab yarfa'illah, kata Allah dalam Quran, ditinggikan darjat orang beriman kerana kita menadah ilmu. So tenang ni dapat, walaupun senang tu belum ada. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Senang tu boleh diusahakan, tapi tenang kita nak usahakan macam mana? Kalau jiwa kita berkecamuk, hati kita sentiasa Allahu Akbar, disebutkan kita ni sentiasa resah, galau, risau setiap hari. Ibu-ibu dirahmati Allah, mana ada hari yang kita tak fikir tentang anak-anak kita? Betul ibu-ibu dirahmati Allah? Tak ada hari rasanya yang ibu tak berfikir tentang anak-anak yang pernah duduk dalam rahim 9 bulan 10 hari lamanya. Disusukan dengan air susunya, sanggup tak tidur malam, sanggup berlapar untuk anak-anaknya. Ustazah cakap senanglah, tak payah fikirlah kak, tak payah fikirlah cik. Tahulah Allah nak uruskan macam mana. Tu anak saya tu Ustazah. Ya Rab. Tapi dengan ilmu, muslimin muslimat dirahmati Allah, kita hari ni bukan sulit mana pun nak belajar sesuatu. Bila kita buka video, buka gambar-gambar daripada Gaza, kita tak faham. Dah lebih setahun mereka ni boleh bertahan, masih dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, masih bersungguh-sungguh menyebut Allah, membaca Quran, bersolat jemaah di bawah runtuhan-runtuhan bangunan. Aku tak fahamlah mereka ni, ya Allah. Kenapa? Sebab mereka yakin kalau mereka dapat title syahid, mereka sebenarnya di sisi Allah tak mati pun. Mereka tak melalui azab kubur pun. Hanya roh mereka itu dicampakkan ke dalam tembuluk burung-burung hijau yang sedang berterbangan, berlari-lari di dalam syurga Allah. Syurga belum beroperasi, tetapi para syahid sudah berterbangan di dalam syurganya Allah. Mereka sebenarnya tak mati pun di sisi Allah. Ya Karim, barulah kita faham, barulah kita nampak. Saya sebut muslimin-muslimat dirahmati Allah, ini ilmu yang membuatkan isteri Ismail Haniyeh satu ketika kita dengar kirim salam kepada para syuhada Gaza. Saya kata yakinnya dia bisik kat arwah telinga suami dia jenazah, kirim salam pada para syuhada Gaza. Sebab dia tahu suami ni hanya berpindah tempat dari dunia ke dalam syurga, bertemu dengan roh para syuhada. Kita muslimat dirahmati Allah, kita tahu kita tak boleh pimpin tangan suami kita, jenazah dia ni pergi kenduri sama-sama, tak boleh dah. Hari ni berapa ramai orang tak boleh move on kematian orang-orang yang tersayang. Tapi percayalah, dengan ilmu, fasa 4 bulan 10 hari itu cukup melunakkan hati, cukup menjinakkan hati. Dari Allah, Allah bagi pinjam sekejap je. Kalau kau nak ambil bila-bila masa, aku tak boleh tahan ya Allah. Tapi aku yakin akan ada satu pertemuan lagi dengannya, tanpa ada pisah-pisahnya lagi. Baiknya engkau ya Allah, engkau bagi izin kat dunia ni sempena wedding anniversary ke-40. Besok tu dia meninggal ya Allah. 40 tahun je aku hidup dengan dia. Tapi akhirat abadan abada, selama-lamanya. Aku rindu pertemuan tu ya Allah. Dan aku takkan jumpa dengan dia kalau hari tu matinya dia tanpa iman. Dan aku ni ya Allah mati dengan iman, atau sebaliknya dia mati hari tu dengan iman. Kalau aku duduk dalam keadaan putus asa, kecewa, aku hidup tanpa iman, aku takkan bertemu dengannya. Ini ilmu. Orang mati digolongkan di kalangan kelompok beriman, akan dibinakan tembok hijab yang tinggi, takkan bersatu dengan orang tak beriman, walaupun dia adalah anak kita sendiri, pasangan kita sendiri. Sebab tu hari ni kita duduk dalam satu halaqah ilmu yang bernama Raudatul Jannah.
benti tak sama. Orang-orang ni pandang kanan, pandang kiri, pandang belakang. Kita akan jumpa lagi dalam syurga Allah. Ibu-ibu yakin tak benda ni? Hello? Yakin ke tak yakin? Sebab apa yakin? Sebab kita belajar isi Quran yang sama. Kita belajar saranan hadis yang sama. Maka kita balik dengan satu azam, satu semangat. Yang salah aku nak betulkan. Yang aku dah buat dosa, aku nak pohon ampun. Bukan dicanang ceritakan pada orang lain. Kita nak perbaiki diri kita sementara Allah bagi peluang. Hatta kalau ada satu bisikan suara, kau buat baik, buat apa? Besok je tarikh mati kau. Esok kau nak mati, sempat ke kau bertaubat? Dosa kau menggunung tinggi. Kata Nabi, kalau kita diberitahu besok kiamat, hari ni ada satu biji benih di tangan kita, tanam. Mungkin ia tak bermanfaat untuk kita, tetapi dia bermanfaat untuk orang yang bakal kita tinggalkan. Hari ni kesedaran, jangan tunggu malam ni kita nak bersolat taubat. Allah, betul dah apa yang kitab ni cakap, ya Allah. Banyaknya dosa aku beristighfar pada engkau saat ini, ya Allah. Keluar daripada pintu masjid, tiba-tiba tergelecok kaki kita, meninggal. Rebah terus meninggal orang ni. Syurga tempat dia. Allah ni tak ada hitung kira langsung dengan kita. Sifatnya Al-Afu, Maha Pemaaf. Bila dia maafkan kita, dia tak selak dah muka surat belakang yang kita pernah berdosa dengannya. Allah tak heran dengan orang buat dosa, ibu-ibu dirahmati Allah. Sebab ini sikap manusia yang suka lupa. Tetapi orang yang buat dosa tak reti nak balik kepada Allah dengan namanya Allah At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Ini yang pelik. Tak sedar diri buat dosa. Sebab ada sekarang manusia yang kita tengok, dia tak tahu ke tu dosa, Ustazah. Makin melampau. Bukan tak ada orang tegur. Sebenarnya Allah hijab hatinya. Untuk datang rasa gerun, rasa takut. Tak rasa dipandang Allah. Macam mana nak scan hati kita, ibu-ibu? Ramai ni, saya faham sangat. Ramai bila Ustazah cakap benda ni, betul lah Ustazah, dulu acik tak tutup aurat, tak rasa berdosa. Sekarang nak angkat kain di jemuran, tak pakai tudung, rasa ya Allah, biarlah kain basah, aku kena naik atas cari tudung dulu. Sebab tu macam-macam kaedah kita sangkut tudung belakang pintu, terletak tudung atas sofa, nanti kain nak angkat senang. Bukan tenggek tuala je sebab masih berjurai-jurai rambut. Pak cik sebelah nampak layan rambut kita beruban tak beruban tu. Bila dia ada ilmu, sehelai boleh bawa ke neraka, dia akan fikir, Ustazah, bukannya tak pakai tudung, cuma tak pakai anak tudung, tapi rasa bogel lah pula badan ni, tak pakai, kalau tak lengkap tutup aurat, Ustazah. Apa bogil pula cik? Elok je pakai tudung, tapi rambut nampak, ya Allah. Tak sangka lah pula pak cik sebelah tu nak tegur mak cik tadi. Kan cik dah segan-segan dah macam gitu. Habis dah oning cik ni. Sebenarnya muslimat, dulu rambut tu tak terkira berapa helai. Kenapa tak rasa berdosa? Ini iman. Kenapa dulu hayya ala salah? Sedap, jejap lah. Aku tahulah. Tak rasa berdosa. Sekarang Ustazah nak ajak makan ke hotel mana mewah. Kau nak ajak mak, kau tunggu mak habis sembahyang. Bukan lama benar pun mak sembahyang, 10 minit je selesai dah. Kau ambil mak lepas Zuhur baru mak boleh ikut. Resah dah azan tak solat. Siapa yang campak rasa ni, ibu-ibu dirahmati Allah? Sebab tu bila kita kata, ni dosa aku tak boleh buat, inilah iman. Di sana ada orang yang kita duk bercakap tentangnya, dia tak takut dosa ke Ustazah? Doakan dia. Sebab sepatutnya kita bukan keji dan kecam dia, kita kesian dengan dia. Kesiannya, ya Allah, kau tak berikan satu rasa pada dia, ya Allah. Sedangkan jelas-jelas mengundang murkanya Allah. Ini yang kita nak pelihara sampai ke tarikh mati kita, ibu-ibu dirahmati Allah. Tolong, bukan lagi saatnya kita nak membeza-bezakan, buat perbandingan anak siapa di seluruh Shah Alam ni paling cemerlang, naik tahta convocation, anugerah dekan itu ini. Ilmu pelajaran tu memang penting. Tapi bukan untuk kebanggaan-kebanggaan kita. Pangkat siapa paling tinggi, rumah siapa paling besar, berhentilah untuk semua ini. Dunia dah berada di penghujung. Kita sekarang tinggal nak berlumba-lumba
untuk mempertahankan iman. Yang pasti anak aku hidup dan mati dalam iman, pasangan aku hidup dan mati dalam iman. Ini yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita di Gaza. Hilang segala, tapi iman mereka semakin kukuh. Kita duduk dalam bangunan yang kukuh, kenapa iman kita semakin runtuh? Muslimat, jawapan tu ada pada diri kita sendiri. Allahu Akbar. Ini peranan ilmu. Satu lagi kata Nabi SAW, saya baca terjemahannya. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Ini dah naik hafal dah, betul kan? Wahai para pencinta ilmu, malam tadi kuliah maghrib, ustaz cakap ni juga. Pagi tadi kuliah subuh, minggu lepas ada ustazah tu daripada TV mana datang cakap ni juga. Kita naik hafal dah. Tapi kita tidak memaknakan ia dalam kehidupan kita. Tidaklah satu kumpulan berkumpul dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah. Apa rumah Allah? Masjid. Apa maksud masjid? Tempat orang bersujud. Apa maksud sujud? Lambang ketaatan. Macam mana kita nak taat kalau kita tak ada ilmu? Kita mampu mengajak, memaksa diri kita untuk taat. Ini kecintaan Allah. Ini larangan Allah. Hari-hari berperang dengan nafsu sendiri. Membaca kitab Allah yakni Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah. Makna sakinah? Ketenangan. Ni kalau ada pencinta-pencinta kuliah tajwid, sakinah tu bukan maksud mati ke ustazah? Sebab ustaz ngajar nun sakinah, nun mati. Dulu saya nak bubuh nama cucu sakinah, lepas tu tak jadi sebab belajar tajwid ustaz kata nun sakinah tu nun mati. Orang suruh mengaji bukan dengan ustaz tajwid je. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, akhlak, ini sekumpulan ilmu fardu ain yang wajib kita belajar. Wahai para suami, wajib mengajar isterimu, anak-anakmu ilmu fardu ain. Saya tak lepas lagi ustaz ilmu fardu ain. Datangkan guru ke rumahmu untuk mengajar keluargamu ilmu fardu ain. Mahal berbenar ustazah, 1 jam RM200. Bagi izin kepada isterimu, anak-anakmu untuk belajar ilmu fardu ain. Ada bayar yuran ke hari ni datang ke Masjid Al-Ihsan? Tak ada. Kalau tabung jalan, senyum je kat tabung tu kalau duit tak bawa. Bukannya paksaan. Ini kata tak ambil yuran tapi tabung jalan. Lah itu pula dia marahnya. La ilaha illallah. Habis tu siapa yang bayar elektrik? Sampai kipas, aircon semua berjalan sempurna ni. Nak bagi-bagi, tak nak bagi, orang masjid tak carilah. Subhanallah muslimat. Lepas tu ada makan ke tidak lepas ni? Kan? Biryani kambing ke apa? Kalau makan kambing, ke main lagi AJK kena tempelak juga. Kan? Patutlah duk minta duit orang, jasik kambing. Lepas kuliah. Duit masjid, jimat-jimatlah sikit. Sampailah kepada AJK Masjid. AJK Masjid pun seminggu buat singgang ikan dengan goreng telur mata saja kan? Muslimat dirahmati Allah. Kan? Minggu depan datang pula surat layang. Kedekut, beli kapet mahal-mahal boleh. Tapi makan lauk sama je singgang ikan masin. Kedekutnya AJK Masjid kena juga. Sekian dimaklumkan. Jadi sebenarnya kita ni nak apa sahabat rahmat Allah? Datang untuk mengisi rohani kita ni. Bila kat dalam ni berisi, Allahu Akbar, yang lapar jadi kenyang. Yang sulit, yang sempit jadi luas. Dengan lapang dada, alam nashrah laka sadrak ilal akhir ayah. Jangan rasa kita ni terpaling diuji oleh Allah. Rasulullah manusia yang sangat diuji oleh Allah. Tapi bukti Allah turunkan surah Syarh tadi nak menunjukkan mana ada manusia yang tidak diuji. Allah lapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Tunduk patuhnya baginda Nabi kepada Tuhannya. Walaupun menjadi penghulu syurga, dijamin syurga. Sayyidatina Aisyah tanya, pasal apa sembahyang sampai bengkak-bengkak? Bertaubat sampai 100 kali, ada hadis kata 70 kali sehari. Rasulullah kan kalau kita bahasa mudahnya selamba je dia jawab. Salah ke wahai Aisyah, aku nak jadi hamba yang bersyukur.
Syukur ni bermaksud orang yang terhindar daripada kufur. Syukur ni bermaksud nikmat yang Allah bagi guna balik untuk mentaati Allah. Bukan dengan nikmat yang banyak Allah bagi, kita guna untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi dengan ilmu tadi sahabat dirahmati Allah, turun ketenangan. Diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat. Serta Allah akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Ni nama-nama siapa ni saya tak boleh sebut nama satu persatu. Kalau ada buku catatan kehadiran nanti AJK tengok. Wah 100 orang ustazah yang hadir. Nama-nama yang hadir tu semua ada pada catatan Allah. Malaikat bagi tahu dah. Terakhir tadi aku jumpa hamba-Mu si fulan ya Allah sedang baca Quran. Sedang baca Quran. Yang syok dulu guru saya cakap Quran ni baca hari-hari. Jangan ada hari tanpa Al-Quran. Itu saya bahaskan di mana-mana. Kenapa? Sebab bila malaikat pergi report dekat Allah, aku tinggal tadi dia tengah baca Quran ya Allah. Allah tak tanya pun. Mad arid li sukun dia cukup tak 6 harakat. Faham tak faham muslimat? Kita cuma dilaporkan sedang baca Quran. Tapi wahai orang yang membaca Al-Quran, menjadi wajib pula kita mengaji ilmu tajwid. Sebab kita nak sahut seruan Allah warattilil Quran tartila. So dia bertali arus, ada kesinambungan. Lagi kita masukkan diri kita ke majlis ilmu, lagi ketagih. Lagi belajar, lagi terasa jahilnya diri. Rasakan. Tapi kalau majlis ilmu ni kita pilih-pilih, ustazah mana datang? Ada tek lalat ke tak ada tek lalat? Ustazah TV ke tak TV? Kan? Tanya pula tajuk solat lagi. Semalam dah bab solat, kemarin bab solat, minggu lepas macam lah kita ni tak solat. Marah tajuk bab solat, marah. Sebab dia rasa dia dah solat dah. Tapi dah solat 60 tahun, bab telekung pun tak selesai lagi. Sekian dia maklumkan. Faham tak faham? Saya duduk kat Madinah, apa benda bab telekung tak habis-habis orang Malaysia ni, kan? Sudahnya ustazah sandar dekat tiang Masjid An-Nabawi tu, nampak orang Malaysia, orang Indonesia depan masuk masjid sembahyang. Saya perhati, tak nampak pun aurat dia pun elok je depa ni. Kan? Tak pasal-pasal berkali-kali duduk iktikaf dalam Masjid Nabawi tak pernah cek telekung orang. Kali ni saya duduk betul-betul perhati telekung orang. Tak nampak pun siku dia tengah rokok. Tak nampak pun dia punya ni muslimat. Siapa sahaja berhak untuk memberikan pendapat. Tapi dengan ilmu ni kita tak payah melatah sangat. Pasal apa? Kita yang tahu badan kita jenis saiz yang macam mana. Jangan tengok ustazah bila sebut badan saiz macam mana. Kan? Maka badan macam ustazah nak pakai telekung yang saiz macam mana. Kain jenis macam mana. Labuh tara mana. Kita yang tahu badan kita. Sebab tu sebelum keluar rumah, kita yang tahu kan, aku ni eloknya pakai tudung apa. Bawal ke, tenggiri ke, kembung ke. Kita yang tahu. Orang hadiah tudung kat kita, dia pakai cantik sebab dia kurus. Kita duduk depan cermin, ya Allah macam balut nangka je. Bang, kita ni nak gimana ni bang? Alah, teman abang isi minyak je. Keluar kereta ke tak? Taklah buat apa. Kalau tak keluar kereta, bolehlah pakai tudung ni. Kan, muslimat dirahmati Allah, sebab kita tak nak keluar kereta pun. Tapi dah sampai kat pintu, kan kalau kereta rosak, aku kena keluar juga, buruk berbenar aku pakai macam ni. Tak jadi, tu atas kita. Tapi kalau kita ambil mudah semua benda, muslimat dirahmati Allah, sebab tu kita kata orang dulu-dulu tanya Ustazah boleh tak nak pakai telekung? Ni perbahasan pertama, balik daripada Madinah. Dia pun kata tak sabar nak dengar Ustazah Zai cakap pasal telekung ni. Saya dah menulis panjang dalam Facebook saya muslimat. Tapi ni pun tak panjang lagi lah. Sebab masa mencemburui kan. Jadi Ustazah nak cakap, dulu ulama kita, mak kita uruskan kita. Saya ingat lagi kalau mak saya nak uruskan saya pergi sekolah agama, balik sekolah kebangsaan, mana sempat nak mandi-manda, baju mak dah siapkan, makan dah siap. Cepat pergi sekolah agama pula ni. Dia uruskan kita ni dengan telekung je. Masya Allah Tuhan. Jadi tak sah segala ke solat mereka ni. Jadi pastikan dalam ni kita bagaimana. Ada orang tanya ustazah, apa hukum kita solat kan? Kita pakai telekung kan? Lepas tu dalam tu kan kita tak pakai apa-apa. Boleh kak? Boleh. Tak ada masalah. Tu lah suka ustazah Zai. Boleh je kata. Tapi akak pastikan suami akak jangan main cak-cak dekat atas sejadah tu. Kan tengah baca doa kunut pula. Kan? Tak payah suami. Kucing yang nak melompat kat
kat bawah tu pun dia tengok pitam dia lagi. Faham tak faham muslimat dirahmati Allah? Atas kita, aku nak sembahyang ni, pahal pula aku tak pakai baju kat dalam ni. Bila dah pakai baju pula, dulu lengan kita kecil. Sekarang lengan kita tu dia gedongga sungguh. Takkan kita nak pakai tangan yang kecil dengan tudung, telekung kain, telekung bahagian pis yang atas tu senteng ataupun sengkat. Takut masa rokok nampak, takut masa sujud nampak. Tapi kalau jelas tak nampak. Saya cerita ni semalam dalam kuliah saya, ada seorang komen. Ya Ustazah, suami saya pun lepas isu tu, saya solat, dia duduk belakang saya, dia tengok nampak tak lengan saya ketika saya rokok dan sujud. Ni betul-betul suami prihatin. Keluar je isu tu tak banyak cakap, you sembahyang, I duduk belakang. Faham tak faham muslimat? Bila suami saya sahkan tak nampak, sebab saya kat dalam pakai tangan pendek, maka saya bolehlah pakai telekung. Tolonglah jangan menumbuhkan resah sampai ada orang kata mulai sekarang semua telekung-telekung kat rumah tu kita tak payah pakai dah. Kesian SK. Faham tak SK? Nangis dia muslimat. Ceritalah kat SK boleh dapat komisen Ustazah ni. Pasal apa? Pasal orang niaga telekung, orang jahit telekung, salah belaka ke? Jadi saya kata Allah, kalau ilmu tauhid kita betul, fiqh kita betul, itu pandangan dia. Habis tu Ustazah mufti yang bercakap keluarkan fatwa salah lah tu. Bukan. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam Ustaz A pendapat ni, Ustaz B pendapat ni, kita tak payah melatah. Faham ya? Kerana apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Apa sebenarnya kaedah menutup aurat dengan sempurna? Bila kita faham ni dalam majlis ilmu, muslimat, tenang tu akan datang. Sembahyanglah kita. Sebab yang paling takut, yang paling duk kecoh sangat tu orang yang sembahyang pun tak sempurna. Telekung diseboknya. Sembahyang ada lompong, dia tak sibuk. Telekung diseboknya. Tapi sembahyang asyik hujung waktu, dia tak sibuk. Ya Allah, aurat dalam sembahyang, pulun dia jaga. Aurat luar sembahyang, di mana? Masya Allah, bukan kawan-kawan kat tempat kerja saja, jiran tetangga kita, gotong royong kat masjid, nak basuh periuk besar-besar, pokcik-pokcik yang mati bini, duduk berdiri sebelah tu. Rajinnya timah, kau basuh periuk besar ni. Tolongnya tidak, rupanya tengok orang tu sing-sing lengan, kan, muslimat dirahmati Allah. Nengok orang tu angkat kain tinggi, ini hati-hati bahaya, ini yang patut kita bincang. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya terkesan dengan kata-kata hikmah berkaitan kepentingan ilmu. Fokus. Saya ada banyak rujukan hari ni. Maklumlah kuliah pertama balik daripada Tanah Suci. Depan saya ni pun ada buku pula. Kan? Bagaimana majlis ilmu di masjid. Lepas tu nampaknya cara macam panjang lagi ni. Betul lah pukul 3 petang berhenti. Boleh Siapa yang dah sakit pinggang angkat tangan? Angkat tangan sungguh sahabat kita ni. Kawan sebelah tolong picit sikit, okey? Baik, dengar elok-elok. Telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, aku merendah diri ketika menuntut ilmu, maka aku dimuliakan ketika diminta mengajarkan ilmu. Ini bukan hadis, bukan ayat Quran. Tapi kena faham, bila contohlah ibu-ibu suka dengar ceramah siapa. Saya sukalah ustaz tu selalu cakap macam ni ustazah. Sekian. Ni kata-kata dia hasil daripada ilmu. Dia blend isi Quran, isi hadis. Kemudian cara faham, cara amal dia. Jadi Ibnu Abbas seorang tokoh yang sampai kiamat namanya akan disebut. Walaupun dia bukan dari kalangan Nabi. Aku merendah diri ketika menuntut ilmu. So bila kita datang ke majlis ilmu ada rasa, ustaz ni lebih muda kan daripada kita. Dulu dia mengaji tak kat mana? SPM je kan? Dia mengaji pondok je kan? Kenapa dia mengajar kita sekarang? Tolong buang rasa ini. Masih ada rasa tinggi diri, sahabat rahmat Allah, itu bukan orang yang berilmu. Dan ternyata kata Ibnu Abbas, bila dia merendahkan diri saat dia belajar ilmu, saat dia menyampaikan ilmu, dia dipandang tinggi, dia dimuliakan. Maka seorang Muzayyanah Abdullah selalu kata pada diri, kalau engkau rasa engkau sudah tidak dimuliakan, kalau engkau rasa engkau terhina, tolonglah ingat balik bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu dahulu. Faham ya muslimat? Saat kita belajar ilmu, rendahkan hati kita, rendahkan diri kita. InsyaAllah saat kita menyampaikan ilmu, kita akan dipandang tinggi penuh kemuliaan. Tapi kalau kita tak mau merendahkan diri kita, dengan hebatnya kita, anak I tu ada PhD dalam bidang sekian-sekian.
Itu yang belajar tu anaknya ke maknya? Kalau maknya dah belagak macam ni, yang pegang gulungan PhD tu tak tahulah macam mana lagi. Subhanallah, ilmu bukan untuk dibangga-banggakan. Ilmu untuk kita tanya pada diri kita, setelah kita berilmu ni, apa yang kita ubah pada diri. Dulu tak datang majlis ilmu, sekarang datang. Dulu tak tahu sebab tu tak beramal, sekarang dah tahu kenapa masih menangguhkan amal. Tanya pada diri kita. Dulu kita tak ada ilmu, kita solat lewat-lewat. Sekarang dah ada ilmu, solat masih lewat. Tapi bila datang isu perbahasan pakaian dalam solat, kita orang yang melatah dulu. Itukah ilmu? Kalau perlu dilatahkan Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, lama dah berkocok habis, bergaduh habis. Pasal Syafi'i ada pendapat tak sama dengan Hanafi, Hambali, Maliki. Tapi mereka saling hormat, saling mendoakan. Kenapa? Sebab tingginya ilmu mereka. Kita yang bergaduh hanya kerana beza pendapat, akui bahawa kita ni orang jahil sebenarnya. Allahu Akbar. Kedua, telah berkata Abu Darda, aku mempelajari satu masalah ilmu itu lebih aku suka daripada qiyamul lail. Abu Darda, antara nama-nama yang Nabi selalu sebut. Mudah-mudahan tempat mereka ni kita ikut mereka sampai ke syurga Allah. Kan? Kalau ditanya, dipilih, disuruh pilih antara qiyamul lail dengan majlis ilmu, Abu Darda memilih berada dalam majlis ilmu. Memilih untuk membincangkan permasalahan ilmu. Kerana apa? Bukan orang qiyamul lail tak dimuliakan Allah, tetapi takut berqiyamul lail tanpa ilmu. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Ini pentingnya ilmu. Telah berkata Ibnu Al-Mubarak radhiyallahu anhu, aku hairan dengan orang yang tidak pernah menuntut ilmu. Aku hairan dengan orang yang tidak pernah menuntut ilmu. Bagaimana dia boleh mendakwa dirinya mulia? Maksud kata Ibnu Mubarak, tak ada kemuliaan bagi orang yang tidak mencintai ilmu. Jadi muslimat, kita datang majlis ilmu ni, kalaulah ustaz-ustazah yang mengajar ni buat soalan kuis di hujung, agak-agak semua boleh jawab ke tidak? Acik tak ingat tadi ustazah cakap apa, yang acik ingat ustazah punya tudung sengit pagi tadi, itu je lah. Acik tak ingat. Muslimat dirahmati Allah. Kan ustaz tu tadi ada cakap pasal apa, entah ustazah. Acik tadi nak catat tapi buku bawa, pen pula tak bawa. Macam itulah acik, lupa je. Muslimat, kita belajar hari ni bukan balik terus faham. Ada seorang anak murid saya lepas 6 tahun istiqamah dalam majlis ilmu. Lepas 6 tahun. Ustazah, sekarang akak baru faham apa yang ustaz hari pertama akak datang majlis ilmu dulu cakapkan pada akak. Kan sahabat dirahmati Allah. Ada artis-artis yang hijrah, dia sebut je perkataan istiqamah. Kan? Sebenarnya masa orang cakap-cakap istiqamah tu, saya pun tak tahu apa benda istiqamah tu. Sekarang dah 4 tahun datang majlis ilmu, baru saya faham apa maksud istiqamah. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Dia main ikut, main cakap je. Ini ilmu ikut-ikutan. Tapi dengan istiqamahnya kita, duduk dalam majlis ilmu, Allah yang beri faham. Sebab tu Ustazah Zaid tak perlu sedih. Kalau ada orang yang, berapa ramai yang datang hari ni? 100 orang. Berapa orang yang faham? Akak buat cek tak dengan semua yang datang tadi? Tanya pada ketua muslimat. Oh, tak adalah cek Ustazah. Cuba akak buat Google Form. Tanya siapa yang faham. Kalau per 10 tu faham berapa? Ustazah ni keputusan dia Ustazah. Seorang je yang faham 9/10. Yang lain semua 1/10. Boleh saya boykot masjid ni, tak payah datang lah. Tak ada muslimat. Sebab yang nak beri faham tu Allah. Kita disuruh berdoa, Allahumma faqihna fid din. Wahai Allah, beri kami faqih dalam agama, beri kami faham. Sebab kata Nabi, orang yang Allah beri faham dalam agama adalah orang yang Allah sayang. Jadi kalau kita belajar tak faham-faham lagi, banyakkan beristighfar. Kat mana silap aku sampai kau hijab hati aku macam ni ya Allah. Kita tak nampak salah ustaz-ustazah yang mengajar. Masjid menganjurkan majlis ilmu. Sebab waktu duha otak saya jam sikit ustazah. Cuba buat waktu lepas subuh. Orang kalau tak nak ni muslimat, tak payah buat banyak-banyak alasan. Satu alasan cukup.
Kenapa tak nampak kau dalam majlis ilmu? Itulah buat duha, I busy lah kalau duha. Kalau buat lepas isyak, I datang. Masjid pun ikutlah dia buat lepas isyak. Tak ada juga, kenapa tak datang semalam lepas isyak? Ya kalau lepas isyak ni husband ada kat rumah, payah you buatlah lepas subuh. Tak datang juga. Kau tak payah buat alasan lah. Memang kau bermalas-malasan dalam agama kau. Orang kalau nak, sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Bukan soal dekat jauhnya masjid, tapi soal dekat atau jauhnya hati kita dengan Allah. Ya Rab, sahabat dirahmati Allah. Di situ Allah tengok kesungguhan kita untuk cuba faham. Bila lama kelamaan kita datang, tak lah ustazah acik ni main ikut ajalah. Orang ajak pergi situ, acik pergi. Orang ajak pergi situ, acik pergi. Kan, tapi acik tak faham lah. Ustaz tu bahasa dia macam ngajar universiti, acik tak faham. Tak apalah cik, datang ajalah. Datang aja. Sebab kalau umur 70-an, 80-an ni muslimat dirahmati Allah, kan? Ustaz baru perenggan ke-8, dia dah menguap 18 kali. Ustazah jangan hina, saya pencen guru besar tau. Walaupun umur saya 84 tahun, saya tak kata kat acik. Tapi saya duduk depan, saya tahulah sian acik ni. Qiyamul Lail berapa rakaat malam tadi agaknya lentuk kepala macam tu. Kadang kepala tu sampai nak kapet dah, nak kena kat kapet dah muslimat. Kan? Jadi kita kata Allah kesian. Tapi tak ada saya datang, cik, besok jangan datang dah kuliah, saya tidur je kerjanya. Tak ada. Sebab dia duduk dalam majlis ilmu tu, siapa kamu? Sebab tu saja malu bila orang kata nak ambil berkat, ustazah ambil berkat apalah. Mu yang datang istiqamah ni berkat. Faham tak faham muslimat? Saya ni kalau tak sihat, tak larat kan, ustazah nak pergi juga ke? InsyaAllah mudah-mudahan berkat makcik-makcik ni pergi majlis ilmu sihat, ustazah balik nanti. Ini keberkatan muslimat. Kita bukan nak ambil exam apa dah. Tapi kita datang juga sebab barakah majlis ilmu. Tolong ya ibu-ibu, datang majlis ilmu, berada di dalamnya, balik dari majlis ilmu. Kita jatuh air mata ni ada masalah. Ya Allah Tuhan, asbab aku hadir majlis ilmu ni, permudahkan urusan anak aku ya Allah. Ya Allah, Kau lembutkan hati suami aku asbab aku hadir majlis ilmu. Ya Allah, aku ada hutang yang tak selesai-selesai lagi. Aku takut aku mati dalam keadaan berhutang. Bantu aku ya Allah, bagi rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka asbab aku berada dalam majlis ilmu. Jangan kosongkan minda kita. Jangan kosongkan hati kita. Doa. Boleh ya ibu-ibu dirahmati Allah? Saya sampai terfikir kadang-kadang habis majlis ilmu ni, tak nak tanyalah tentang apa yang saya ceramahkan. Tapi saya nak seorang-seorang, saya bagi kertas, tulis doa apa yang akak minta tadi. Mungkin ada orang yang hantar kertas tu kosong. Kena doa ke ustazah? Akak datang untuk dengar ilmu. Ini orang paling rugi. Sebab langkahnya tu ke medan jihad. Kalau balik dari majlis ilmu, hatta mati dalam majlis ilmu, Allah, semoga tergelar juga dia sebagai orang-orang yang syahid di sisi Allah. Ini pandangan para alim ulama yang hidupnya dekat dengan Rasulullah. Terakhir, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? Menuntut ilmu itu lebih baik daripada melakukan ibadah sunat. Tapi kan muslimat nak cakap benda macam ni payah juga. Kan? Duk majlis ilmu dialah juara. Kan? Kau ni aku tengok lepas sebelum Zuhur, orang nak sembahyang, orang solat sunat, kau duduk sibuk dengan handphone kau buat apa? Baca WhatsApp lah. Kau sibuk buat apa? Buatlah dah tua-tua ni, sembahyanglah sunat qabliyah. Kan? Imam lambat lagi tu nak start, 4 rakaat lagi cantik. Ba'diyahnya pun kalau Zuhur 4 rakaat lagi cantik. Kita dah tua-tua pencen-pencen, kawan nasihat ni. Kau tak dengar Ustazah Zai cakap apa? Imam Syafi'i rahimahullah kata, tu dia kata muslimat dirahmati Allah, menuntut ilmu itu lebih baik daripada melakukan ibadah sunat. Aku bukan tak nak buat. Tadi dah kuliah subuh, kuliah duha. Ni sambung kejap lagi kuliah zuhur. Malam ni kuliah maghrib. Itu kan lebih afdal daripada segala ibadah sunat. Suka hatimu lah. Kau tak faham muslimat dirahmati Allah? Manusia ni kalau tak nak buat, tak payah 1000 alasan. Cukup satu alasan. So kita akan jadi letih yang teramat-amat dengan orang seperti ini. Allahu Akbar. Baik, habis dah rujukan 1 dan 2 saya. Ketiga saya nak ambil sikit sahabat-sahabat daripada buku yang ditulis oleh salah seorang guru kita, Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Tajuknya Rehat dan Rawat Hatimu di Masjid. Kenapa saya nak ambil poin dalam buku ni? Sebab
kita kebanyakan belajar free of charge usia macam ni di Masjid Surau. Betul Apa dia sebut? Masya Allah, jika kita amati 3 keadaan. Apa 3 keadaan? Sebab Ibnu Mas'ud pernah bila diminta nasihat, sahabat dirahmati Allah, dia seorang pemuda, jiwanya resah gelisah bertemu dengan Ibnu Mas'ud, minta nasihat. So nasihatnya Ibnu Mas'ud, carilah hatimu di 3 keadaan. Ni kita boleh sampaikan nasihat ni pada siapa saja yang kita sayang. Pertama, saat mendengar ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan. Okey? Saat mendengar ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan, duduklah di dalamnya. Sebab tu orang yang dengar bacaan Al-Quran pun dapat pahala macam orang yang baca Al-Quran. Fastami'ulah, bila Quran dibacakan, dengarkan akannya. Jangan kau orang tengah baca Al-Quran, kau bercakap-cakap. Saya pernah ada satu situasi pelik, muslimat dirahmati Allah, dia kematian suami. Kita datang rumah dia, 30 juzuk Quran ni diulang. Sebab Ustazah Arwah dulu memang suka macam ni buka Quran dalam kereta kat rumah. Saya harap dia kan dalam tempoh 40 hari ni roh dia masih ada dalam rumah ni kan Ustazah. Saya dengar aku Ustazah ke dia Ustazah. Dengar je lah. Orang tengah sedih ni muslimat dirahmati Allah, kita kena dengar je. Jadi dia kata, saya harap masa dia balik ni Ustazah, dia dengarlah rumah ni tengah dikumandangkan baca Quran. Tapi dia tu bercakap, dia tak berhenti-berhenti. Faham tak faham muslimat? Orang datang cerita lagi sama, orang datang cerita lagi sama. Maksud sepatutnya bila Quran engkau dengar, kita kena bagi tumpuan. Dengar elok-elok. Dia baca, kamu dapat pahala. Tapi sebab ada tetamu datang, kita nak melayan sembang, tutup dulu Quran tu muslimat. Ni kebanyakan kita kan, memperdengarkan ayat Quran. Mak saya bedridden Ustazah, 30 juzuk Quran saya sentiasa onkan kat dia. Akak baca surah apa depan mak? Akak busy Ustazah, akak tak baca Quran. Memang nak kena anak dia dengan aku. Cerita dulu cerita. Nanti maknya dah meninggal, dia panggil pula budak dak tahfiz baca Quran 30 juzuk, orang masjid buat tahlil Yasin. Dia tak baca pun muslimat. Mak tu tunggu bacaan kamu wahai anak. Faham ya? Kita sibuk, orang catering tak sampai lagi, telefon 18 kali tak jawab-jawab. Patutnya abaikan semua tu. Kamu yang ditunggu doanya dan confirm sampai kepada ibu dan ayah. Kalau jiran datang, kalau kawan-kawan datang, mereka baca, pahala mereka dapat. Dia dapat pahala sebab tunaikan hajat kita nak jemput dia datang rumah, dia dapat pahala. Tapi sampai ke tidak pada si mati, kita serah pada Allah. Sebab tak ada jaminan. Ini yang khilaf perbahasan sampai boleh tak tahlil, boleh tak? Tak payahlah nak gaduh benda tu lagi. Akak kalau jiran jemput tahlil, akak pergi. Masalahnya Ustazah, Nabi tak baca tahlil. Macam ni lah kak, kalau akak tak nak baca tahlil tu, masa orang tengah tahlil tu akak main di WhatsApp akak tu. Masa Yasin akak baca. Yasin tu ayat Quran kan? Betul juga kan Ustazah? Sebab kalau orang jemput tahlil akak asyik tak pergi. Kalau akak mati nanti akak guling sendiri ke dalam kubur tu? Tak kan? Jiran-jiran yang akan uruskan. Yang duk gaduh, tahlil boleh tak boleh ni. Akak baca dalam tu doa-doa ayat Quran yang ada dalam Quran tu. Kalau akak tak nak baca, akak masa orang tahlil tu akak buat-buat tidur. Tersengguk-sengguk. Masa orang jamu biryani kambing tu akak tambah 3 kali. Rugi kalau tak pergi kak. Betul juga Ustazah. Tu yang akak gaduh sangat. Semua jiran salah bagi dia sebab asyik buat tahlil je. Dah dia tak nak baca tahlil. Kalau saya rugi tak pergi sebab tak dapat jamuan makan yang sedap-sedap tu. Faham ya muslimat? Tak payahlah kita gaduh bab-bab macam gitu. Muslimat dirahmati Allah. Yang duk bertekak sampai tak sampai tu, mu anak, mu tak pernah hadiahkan doa ayat-ayat Quran kepada ayah dan ibumu yang sedang menunggu. Kita ni sepatutnya kena betul-betul baca. Jiran-jiran jemput, kita pergi. Kalau kita berpandangan tak nak baca tahlil, raikan sebab dia adalah kejiranan kita, nak jamu makan kat jiran-jiran dia. Apa salahnya sahabat dirahmati Allah? Baca Yasin. Nanti masa orang tengah nak tahlil, buat-buat sakit perut, balik. Nak balik dah ke belum makan lagi? Masa makan nanti I datang lah. Sekarang I sakit perut lah. Sebab I tak sokong tahlil. Itu dalam hati. Faham tak faham muslimat? Tapi masa I sakit perut, bila settle nanti I datang balik. Sebab makan kan, lepas ni kan makan. Tak malu sungguh. Sekian dimaklumkan. Orang Shah Alam faham tak faham Ustazah cakap ni? Takut bahasa macam ni orang keramat je yang faham.
Okey, jadi sahabat rahmat Allah, cari di tempat yang Quran dikumandangkan, di majlis tempat orang berzikir, yakni majlis ilmu, pada saat engkau berada sendirian di tempat sunyi. So 3 perkara. 1, di tempat Quran dikumandangkan. 2, majlis-majlis zikir, makna majlis ilmu. 3, muslimat di tempat-tempat sunyi. Ini yang orang kata nak beruzlah. Kita dah dipaksa beruzlah oleh Allah dalam PKP, betul kan? Adalah ibu-ibu, alhamdulillah ustazah, suami saya setelah 40 tahun menjadi imam saya dalam kehidupan. Pertama kali jadi imam solat ketika PKP. Saya berdoa biarlah PKP lagi ustazah. Acik jangan, saya tak boleh ceramah kat masjid nanti. Rupanya dia rindu anak-anak semua ada kat rumah, suami jadi imam. Sabar je lah aku acik ni, doa nak bagi PKP lagi. Jangan cik, acik suruh satu wakil keluarga pergi kedai runcit, cari daun ketumbar, dia bawa balik daun sup. Pening acik lagi. Acik suruh beli kunyit, banyak mana yang kunyit? Abang beli je lah 2 ke 3. Dia bawa balik 3 kilo ustazah, kunyit, ingat nak buat kenduri ke apa? Dah dia tak pernah beli, kan? Lepas tu rupa-rupanya kerajaan bukan suruh seorang tu ketua keluarga pergi. Siapa-siapa boleh asalkan seorang. Duduk je dekat rumah abang tu bukan reti apa, biar saya je pergi kedai. Sudahnya saya je lah ustazah. Yang beli beras tu pun saya. Saya minta duit kat dia tak bagi. Lah semua saya. Faham tak faham muslimat? Sebab sebenarnya Allah mengajar kita ketika itu tempat kita ni di rumah. Jadikan sweet. Sampai sekarang acik tu tak boleh lupa. Ya Allah. PKP paling acik tak boleh lupa ustazah. Suami acik bawa balik kunyit hidup tu 3 kilo ustazah. Sampai habis PKP tak habis-habis lagi kunyit tu. Sekian dia maklumkan. Jadi sahabat, benda sweet. Kadang benda kecil macam tu pun kita rasa macam masalah besar dalam rumah tangga. Allahu Akbar. Jadi 3 keadaan yang dicadangkan. Mesti sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita nak dengar ayat Quran, banyaknya di masjid. Nak dengar majlis ilmu, banyaknya di masjid. Bersunyi-sunyian juga, pilihlah beriktikaf di dalam masjid. Ini sebenarnya, kata Ibnu Mas'ud, adalah tempat untuk melapangkan hati kita. Jadi benarlah mengikut tajuk kita hari ini, ketenangan itu berada dalam majlis ilmu. Muslimat, kalau saya didatangi masalah daripada ibu-ibu, kan minta jawapan, minta pandangan dalam messenger Facebook, dia berkirim surat-surat, nanti lah salam ada je kan, ingatkan bagi apa kat tangan, ustazah nanti baca ya surat acik ni, kan. Nanti lepas sebulan kadang-kadang baru baca. Yang ni nak buang ke apa ni? Curhat siapa ni ustaz kata. Ya Allah, baru teringat nak baca acik tu suruh baca. Muslimat, kalau saya boleh menjawab kan secara khalayak hari ini, tidak ada jawapan kepada permasalahan kita apapun segi masalah kecuali berada dalam majlis ilmu. Wallahi. Sampai nak angkat tangan ni wallahi. Kenapa lebih 23 tahun saya dalam program-program ilmu, bila saya jumpa muslimat yang bermasalah, hadir kerap istiqamah dalam majlis ilmu, berbeza dengan orang yang hanya memilih-milih guru, yang hanya memilih-milih tajuk, yang hanya pilih-pilih waktu, sebulan sekali, seminggu sekali. Tapi kalau yang bekerja hari-hari tak boleh on the way pergi kerja online, hadir dengar-dengar ilmu, beza. Sampai bila saya dengar, ya Allah, aku ustazah ke dia ustazah? Sebab dia tanya soalan sekadar minta sokongan. Tapi nantilah saya tak sempat jawab lagi. Tapi itulah kan ustazah, kalau Allah tak sayang, Allah tak bagilah ujian kat kita. Kita kan kena berdamai dengan takdir. Aku ustazah ke dia ustazah? Aku tak jawab lagi ni. Faham tak faham muslimat? Jadi senangnya kerja ustazah yang orang datang mengadu masalah, bila dia tu pencinta ilmu. Dia nak cerita je, kita dengar je. Kalau kat Mekah tu sambil ustazah jilat-jilat aiskrim. Kak. Tapi akak faham ustazah, kak datang Mekah ni pun Allah Maha mendengar. Dah kak, dah selesai dah masalah. Lega akak dah jumpa ustazah. Aku tak cakap apa pun lagi, dia lega. Pasal apa? Pasal ilmu yang dia belajar, masa tu macam tak ada fungsi. Balik rumah, belajar apa hari ni yang? Tahu bang, ustazah tu dalam TV dengan luar TV lain bang.
Dan orang tanya ilmu apa dia belajar, dia jawab lain. Kan manusia ni pelik-pelik. Saya dah kena terima benda tu. Saat lagi jumpa kan, Ustazah lainnya dalam TV. Kenapa cik cakap je? Tengok muka dia tu macam nak cakap tapi macam tak sampai hati. Dalam TV macam besar Ustazah, dia kata kan. Kat luar kecil pula. Tak apalah cik, apa-apa je lah, dia lah saya. Nanti pergi kat tempat lain, negeri lain pula. Ya Allah Ustazah, dalam TV kecil je, besar rupanya ya Ustazah. Aku kena sabar je lah. Inilah manusia, muslimat. Kita tak boleh paksa orang pandangan sama. So kita senyum je lah, terima. Halalan tayyiba. Kan sahabat tak bakar rumah saya pun. Tak tanggalkan pakaian saya pun. Senyum aje lah. Masya Allah. Tapi yang indahnya, kita boleh kenal orang ni orang yang istiqamah dalam majlis ilmu atau tidak. Macam guru Quran lah. Dulu saya bermula dengan guru Quran kan, muslimat. Kak, kita sambung muka surat. Entahlah Ustazah, mana entah hari tu anak saya main, mana entah. Kak, kita jadual berapa kali? Seminggu 2 kali. Lepas kelas hari tu saya kata baca hari-hari kan. Kita dah geram dah ni kan. Yelah Ustazah memang nak baca, tapi mana entah hari tu tanda. Nampak sangat dan kau tak ngaji lepas aku balik daripada ngajar hari tu. Faham tak faham? Quran takkan pandai fasih walau malaikat turun depanmu kalau mu tak baca hari-hari. Guru hanya boleh bantu daripada buta huruf kepada celik huruf. Tapi nak fasih kena hari-hari baca Quran. Waktu ABC buka kitab yang ada hadis-hadis dalam bahasa Arab, baca. Kenapa yang susah sangat nak baca Quran hari-hari? Pertama kali datang sini dah kena marah dah, section 24 ni. Sebab kita guru boleh kenal. Jadi kalau ada masalah apa sahabat, hadir majlis ilmu. Hari ni tak ada jawapan, besok lusa air mata kita jatuh sendiri. Besok lusa dalam perjalanan, ya Allah aku faham. Ustaz yang mula-mula aku jumpa 2 tahun lepas tu, benda sama ni lah dia cakap. Hari ni kena pada aku, ya Allah aku faham ya Allah. Subhanallah, indah. Ini satu terapi. Cari ketenangan. Kita yang menguruskan majlis ilmu, ceria, bahagia. Kawan-kawan kak, suka dah tengok muka kak, ceria, bahagia. Dia tak tahu dalam hati kita ni bergelora rasa. Tapi kenapa kita datang juga? Sebab di sini ada ketenangan. Orang bila jumpa Ustazah, Ustazah syok lah, Ustazah tak ada masalah ya. Kita pandang dia besar, kecil, besar, kecil. Mana ada manusia hidup tak ada uji? Mana ada manusia hidup tak ada masalah? Ini namanya hidup. Bila dah mati baru berakhir segala ujian. Tapi kita handle hidup kita ni kerana ilmu. Faham muslimin muslimat dirahmati Allah? Kerana iman yang hanya Allah boleh campak. Dan ilmu ni fungsinya nak polish iman kita tadi. Kan kita ada kereta berkeladak tak pernah cuci. Kan kalau dekat Arab macam gitulah. Ya Allah teruknya kereta dia tak pernah cuci. Cuci pun berdebu kotor balik. Saya pakai cermin mata. Yang ni cermin mata tak bawa pergi Mekah. Tinggal letak atas meja berabuk. Cuci dulu tadi. Kalau saya tak lap dulu tadi, muslimat, confirm sekarang ni saya pandang orang Shah Alam. Kenapa kelabu asap makcik tu? Kenapa gelap muka kakak tu? Tak pernah cuci muka ke apa teruknya? Nanti saya jumpa ketua muslimat, kak, orang Shah Alam section 24 ni memang hitam-hitam muka dia. Gelap, kelabu asap. Taklah Ustazah. Kat sini orang putih-putih. Buka cermin mata. Loh, aku tak cuci cermin mata rupanya. Itulah hati. Faham ya muslimat? Kalau hati kita ni kotor dan busuk, benda baik depan kita pun jadi busuk. Tapi kalau dengan majlis ilmu ni kita mampu bersihkan hati, masalah besar mana datang, kita akan mengatakan Allah Maha Besar. Masalah kita akan menjadi kecil. Jadi tenanglah wahai jiwa yang sentiasa berada dalam majlis ilmu. Jangan serik muslimat, AJK muslimat nanti jemput lagi sebab saya tak puas. Banyak lagi nak cakap. Dah seminggu kan tak ceramah dekat masjid. Jadi nanti jemput lagi insya-Allah. Ustazah kata hari tu nak sambung. Tapi kena tengoklah tarikhnya bila. Saya kalau tak datang ke mana-mana tempat tu bukan kerana tak sudi, masjid tak cantik ke apa. Tapi kerana tarikhnya tu muslimat. Saya bahagia seronok berada dalam majlis ilmu. Walau apa pun yang kita sedang lalui, berada dalam majlis ilmu niat yang baik-baik. Dan saya selalu pandang ni ahli syurga, ni ahli syurga, ni ahli syurga. Kerana apa? Kita tak boleh confirm siapa-siapa ahli syurga. Tapi orang yang biasakan dirinya dalam Raudatul Jannah, insya-Allah
Satu hari nanti kita akan jumpa lagi dia dalam jannah yang sebenar. Ini doa kita. Jangan pilih guru, jangan pilih tajuk, jangan pilih hari, tak boleh hadir online supaya jangan ada hari tanpa majlis ilmu, satu. Jangan ada hari tanpa Al-Quran, dua. Jangan ada malam tanpa tahajud, wahai para muslimah. Saya sebut ni kat mana-mana. Sebab tahajud ni satu perisai. Kadang-kadang suami kata, awak macam tahu je abang tengah kan. Abang tak boleh nak bohong, saya isteri. Allah akan sampaikan rasa itu. Macam mana ibu boleh tahu anak mana menipu, anak mana tidak ni. Scanner tu dengan tahajud. Tak payahlah cari macam-macam chip lah untuk sorok bawah kereta. Tak payah. Kita stres muslimin muslimat. Serah pada Allah. Allah yang jagakan. Dengan tahajud, itu perisai yang paling ampuh, insya-Allah. Kita sujud, auto air mata jatuh dalam kesunyian. Kita berdepan dengan orang, bang, kan kita nak buat, cukuplah senjatanya amanah, jujur, setia. Kalau dia dah tak jujur kepada Tuhannya, sahabat dirahmati Allah, macam mana dia nak jujur dengan hamba-hamba Allah yang dihantarkan Tuhan kepadanya? So, kita ada masalah dengan manusia, cek hubungan kita dengan Allah. Mesti ada something wrong di situ. Tapi cantik hubungan kita dengan Allah, walau ada masalah dengan manusia, Allah tahu untuk bantu memulihkan keadaan itu bagaimana. InsyaAllah. Boleh ya ibu-ibu dirahmati Allah? Saya pohon undur diri. Maaf zahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya datang dengan sahabat saya Jaja. Bolehlah intai-intai meja Jaja, nanti ada apa je? Buku bawa tak hari ni? Okay, buku ada insya-Allah. Kemudian ada keropok dari